Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilma, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dapat sama-sama mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan solat yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu daripada amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah satu kehidupan yang sementara, dan hakikat kehidupan kita yang sebenar adalah kehidupan selepas kematian, yaitu kehidupan di hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika itu kehidupan kita adalah satu kehidupan yang tidak ada pengakhirannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan kita di muka bumi ini adalah dengan tujuan dan bermatlamat untuk kita mencari bekalan untuk kehidupan hari akhirat. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mentaklifkan kepada kita amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dan menciptakan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini selain untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beramal ibadah kepadaku. Maka kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi Allah ini adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjadikan dunia ini sebagai satu ujian, sebagai satu perhiasan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala nak melihat apakah bila mana Allah menjadikan kepada kita satu tujuan dan matlamat kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah dengan tujuan untuk beribadah, dan Allah menjadikan dunia ini sebagai satu ujian kepada kita. Allah nak tengok apakah kita tertarik dengan dunia sehingga kita melupakan tujuan dan matlamat untuk kehidupan akhirat kita, ataupun kita berjaya untuk menjadikan dunia sebagai tempat kita bercucuk tanam, dan hasilnya nanti kita akan ambil bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa, wal 'asr innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan masa, dan Allah mengatakan bahawa seluruh insan ataupun manusia itu berada di dalam keadaan yang rugi. Maka Imam Al-Khalidi telah mentadabbur ayat berkaitan dengan wal 'asr ini, demi masa ini. Kita tengok bila mana kita tengok kalimah al-'asr
kita faham itu adalah masa. Tetapi bila mana kita tadabbur, kita memahami tentang apakah maksud ain sad ra itu sendiri, maka bila mana kita mengkaji dari segi lughah, kita akan lihat ain sad ra itu membawa maksud perahan. Sebab tu disebut al-asir kan. Kalau kita pergi ke negara Arab, bila kita nak minum air jus, maka disebut sebagai asir. Asir ini adalah perahan daripada buah-buahan, sama ada asir manju, asir burtukal. Dan ain sad ra ini maksudnya adalah perahan. Dan Allah menjadikan masa itu, kata Syekh Al-Khalidi, adalah untuk kita memerah kehidupan kita. Kita perah masa yang Allah berikan kepada kita, dan hasil perahan ini akan kita dapat bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari akhirat. Maka barang siapa yang memerah kehidupannya dengan beramal ibadah kepada Allah, mujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di hari akhirat kelak maka dia akan mendapat asir ataupun hasil daripada perahan tersebut dengan satu perahan yang baik. Sebagaimana bila mana kita dapat santan atau kita dapat kelapa yang di mesin ataupun yang dikukur kan, kita nak dapatkan santan tu, maka dia kena perah dengan perahan yang kuat kan, maka baru kita akan dapat santan yang baik. Kalau kita sekadar perah macam sekadar je, maka hasil perahan kita itu mungkin cair. Begitu juga dengan hidup kita. Bila mana setiap masa yang Allah peruntukkan kepada kita, maka hasilnya di hari akhirat adalah berbeza-beza. Bagi orang yang mengambil peluang setiap detik kehidupan ataupun setiap detik masanya dengan dia memerah masa dia, hidup dia itu dengan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka di hari akhirat kelak Allah akan berikan hasil perahan itu dengan keadaan yang baik. Allah akan ganjari dia. Tapi barang siapa yang hidupnya tidak memerah kehidupannya dengan beramal ibadah kepada Allah, maka nanti di hari akhirat, maka dia tak akan dapat hasil perahan yang baik. Maka di situ akan timbul rasa kerugian dalam kehidupannya. Maka bila mana dia rasa rugi, dia minta balik dengan Allah untuk dilahirkan di muka bumi, maka ketika itu ia tidak akan mampu untuk kembali hidup. Maka dengan sebab itu, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kehidupan, Allah mengurniakan detik masa kita untuk bernafas kepada Allah, maka pada hakikatnya Allah memberikan peluang kepada kita untuk kita menggunakan masa ini untuk kita mencari bekalan kehidupan akhirat kita. Maka dengan sebab itu kita diminta untuk sentiasa bermuhasabah diri. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah pada diri kamu. Wal tanzur nafsun, Allah suruh kita tengok pada diri kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang kamu sediakan, apa yang akan kamu bawa untuk hari esok. Hari esok di sini ditafsirkan sebagai hari akhirat, hari selepas mana kita mati dan dihidupkan semula. Maka ketika itu Allah suruh kita tengok sekarang ni, aku sekarang ni diberikan nikmat kehidupan, nikmat masa, nikmat bernyawa. Apa bekalan yang aku nak bawa bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak? Kemudian Allah menyeru kita supaya kita bertakwa kepada Allah. Kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Sekali lagi Allah menyeru kita supaya kita bertakwa, dan Allah kata innallaha khabirum bima ta'malun, dan sesungguhnya aku mengetahui setiap apa yang kamu lakukan. Apa yang kita buat di muka bumi ini semuanya berada di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan sambung berkaitan dengan himpunan kisah benar tapi pelik. Dan kita telah membaca sebelum ni lebih kurang 7 kisah, dan kita masuk kepada kisah benar tapi pelik yang ke-8, iaitu
bagaimana keadaan diri kita nanti setelah mana kita dikuburkan. Dan ini merupakan satu berita ghaib yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Berita ghaib ini kita wajib beriman sekiranya ia terdapat di dalam Al-Quran dan sekiranya ia dilafazkan ataupun disampaikan oleh Nabi SAW. Kita kena benar-benar percaya dan kita kena yakin dan kita letak dalam diri kita setiap perkara ghaib yang Nabi SAW sampaikan, maka dia pasti akan berlaku. Maka ini adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Sesuatu perkara yang akan datang, tetapi kepada Nabi Allah SWT telah ceritakan. Maka Nabi sampaikan kepada umat sebagai satu persediaan, supaya kita bersedia untuk kita menghadapi di hari yang mana ketika itu kita tak lalui, tetapi kita bakal lalui. Kalau berita-berita ghaib ini disampaikan bukan melalui Rasul, maka ketika itu kita boleh untuk tinggalkan. Sebab benda ghaib ini hanya ilmunya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau Allah sampaikan kepada Nabi dan Nabi sampaikan kepada kita, maka ketika itu wajib kita percaya. Sebagaimana perkara-perkara yang akan datang. Contohnya, walaupun kiamat belum berlaku, tetapi bila ditanya kepada Nabi bagaimanakah tanda-tanda kiamat, maka Nabi bagi tahu ini. Maka ketika itu walaupun sekarang ni belum berlaku, tetapi wajib kita percaya tanda-tanda kiamat yang akan berlaku nanti adalah sebegini. Maka ini antara salah satu berita ghaib yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Supaya apa? Supaya umatnya bersedia untuk menghadapi hari tersebut, supaya umatnya tahu bahawa suatu hari nanti perkara ini bakal berlaku kepada dirinya, walaupun ketika itu dia belum melaluinya. Apakah keadaan mayat setelah dia dikuburkan? Kita nak tahu juga nanti kan, kita dah mati nanti. Okey, hari pertama kita di dalam kubur, apa yang akan berlaku dekat kita sebenarnya? Maka ni Nabi dah bagi tahu kan, kita pun tahu akan datang malaikat menyoal kita. Tapi ini secara detail dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, iaitu di dalam sebuah hadis hasan, di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Hadis ni hadis sahih riwayat Ibn Hibban, hadis yang bernombor 777. Kita pergi dekat Sahih Ibn Hibban, pergi kepada hadis 777, maka kita akan berjumpa dengan hadis ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Abu Hurairah pernah mendengar Nabi SAW bersabda, yang mana kata Nabi, sesungguhnya apabila mayat telah dikuburkan, maka dia akan mendengar bunyi tapak kaki orang yang menyelenggarakannya ketika pulang dari tempat penguburan. Maksudnya suatu hari nanti bila mana mata kita terpejam, ketika itu kita tidak mampu menguruskan diri kita sendiri. Kita hanya terpaksa meredakan diri kita untuk diperlakukan oleh orang hidup. Kita tahu kan, bila mana mati anak Adam, maka menjadi tanggungjawab kepada anak Adam yang lain untuk menyelesaikan beberapa perkara. Antaranya, dia kena mandikan jenazah tersebut, dia kena kafankan jenazah tersebut, dia kena solatkan jenazah tersebut, dan akhirnya kena kebumikan. Maka ini semua kita akan lalui, tak ada siapa terkecuali. Bagaimana juga keadaannya, di mana juga tempatnya, maka keadaan-keadaan ini pasti akan kita lalui. Ini sebagai satu pengajaran dalam kehidupan kita, bahawa apa yang ada pada kita ianya tidak kekal. Kan? Hebat macam mana pun kita, mahal macam mana pun baju yang kita pakai ketika ini, di hari pengakhiran kehidupan kita, lelaki hanya akan menyarung 3 helai kain putih, perempuan 5 helai kain putih. Apa yang nak dibanggakan dengan kehidupan? Sebab tu kita kena fikir, ni Nabi dah bagi tahu dah kan, apa yang akan berlaku kepada kita ketika itu. Ketika mana kita tidak mampu menggerakkan diri kita, ketika mana kita tidak mampu melaksanakan apa sahaja keperluan-keperluan kehidupan, semuanya akan diperlakukan oleh orang ketika itu kan. Maka dengan sebab itu kita kena sentiasa menginsafi diri. Maka dengan sebab tu, bersempena dengan musim haji ini,
Kan? Sekarang ni dah masuk musim haji kan. Kita dah berlalu Syawal, kemudian masuk Zulkaidah, masuk Zulhijjah. Maka ini dipanggil sebagai miqat az-zamani untuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Miqat masa. Kalau orang buat umrah, dia tak ada masa. Bila-bila dia boleh buat umrah. Tetapi bagi orang yang buat haji, maka dia hanya boleh melaksanakan ibadah haji pada waktu 3 bulan. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Siapa yang masuk awal pada bulan Syawal, bila mana dia melaksanakan ibadah umrah, maka dia boleh untuk melaksanakan ibadah haji tamattu'. Jaranglah orang daripada Syawal dia buat ifrad. 3 bulan pula nak kena duduk dalam ihram kan. Sebab tu dia panggil tamattu', iaitu haji yang bersenang-senangan. Maksud sebab dia selesaikan umrah, lepas tu dia boleh pakai baju bebas, tunggu hari ke-8 baru dia akan berniat semula untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ada satu ceramah yang saya dengar yang disampaikan oleh Syekh Mukhtar Asy-Syankiti. Syekh Mukhtar Asy-Syankiti ni salah satu daripada a'dha' ataupun lujnah ulama ataupun kibar ulama Saudi. Salah seorang syekh yang mengajar di Masjid Nabawi. Tajuk dia Dam'atul fil Hajj, air mata haji. Apa yang dia ambil hikmah daripada haji ini, dia kata haji ini adalah satu perjalanan jasmani dan rohani, yang mana bila mana kita lihat ibadah haji itu, maka sebenarnya ia membawa kita kepada perjalanan akhirat kita kan. Dia Dam'atul fil Hajj ni adalah air mata melaksanakan ibadah haji. Sambil Syekh ni memberikan ceramah, sambil itu dia menangis kerana mengenalkan akan perjalanan seluruh umat yang di makhluk ataupun manusia ini, pasti dia akan melalui detik-detik itu. Dia kata perjalanan ibadah haji ini adalah seolah-olah satu perjalanan hari kehidupan akhirat kita. Ianya bermula bila mana kita berniat ihram, ataupun sebelum kita berniat ihram, kita disunahkan untuk mandi. Maka dia kata ketika itu kita kena bayangkan dan kita kena tahu bahawa suatu hari nanti kita akan dimandikan oleh orang. Maka ketika itu kita mampu untuk mandikan diri kita kan. Sunat sebelum kita pakai ihram, kita sunat mandi kan, bersihkan diri kita kan. Maka ketika itu dia kata sedarlah, ketika itu kita mampu lagi untuk menggosok diri kita, kita mampu lagi untuk tenyai nak basuh diri kita. Tapi suatu hari sampai masanya nanti orang mandikan kita, ketika itu kita terpaksa reda je apa sahaja yang orang buat. Sebab tu bagi orang yang melaksanakan ataupun mengambil tanggungjawab fardu kifayah mandikan jenazah, maka di sana ada adab-adab yang tertentu. Dia tak boleh perlakukan jenazah sesuka hati. Dia kena perlakukan jenazah bagaimana keadaan orang itu hidup. Maka ketika itu dia kena raikan. Tak boleh suka hati nak buka aurat orang, tak boleh nak suka hati buat dalam keadaan kasar, tonyok, petak. Selembut yang mungkin, sebaik yang mungkin kan. Maka kata Syekh Mukhtar Asy-Syankiti ini, lepas dah mandi, maka ketika itu kita akan balutkan badan kita dengan kain ihram, dan disunahkan dengan kain ihram yang berwarna putih. Maka dia kata ketika itu kita ada tenaga untuk kita membalut jasad kita sendiri dengan kain putih, tapi hanya selai. Tetapi di suatu hari nanti kita hanya redakan sahaja bila mana orang membalutkan diri kita dengan 3 helai kain putih kan. Dia lebih kurang dalam perjalanan untuk menuju kepada kematian haji ini. Kemudian dia kata selepas kita mandi, kemudian selepas kita pakai ihram, kita akan melalui satu perjalanan yang panjang. Kalau orang yang daripada Madinah, dia akan bermikot di Bir Ali, kemudian sementara nak sampai ke Mekah, dia mengambil satu masa yang panjang dalam perjalanan. Kalau kita daripada Malaysia nak pergi melaksanakan ibadah haji, kita akan berniat di atas perjalanan kita tu kan, daripada Kuala Lumpur nak sampai ke Mekah, berapa jam panjangnya. Maka dia kata seolah-olah itu adalah waktu istirahat kita di alam barzakh kan. Orang yang dah mandi, dah kafan, kemudian dikebumikan. Sebelum lepas dikebumikan tu, dia akan menempuh satu tempoh yang panjang sebelum dia dikumpulkan. Sama juga dengan orang buat haji kan, orang buat umrah, dia balut badannya, kemudian dia sembahyang, dia balut badannya, kemudian dia akan tunggu satu tempoh yang panjang, kemudian sampai ke Mekah baru dia berkumpul dengan ramai-ramai manusia. Dan itu diibaratkan umpama kita bila mana kita dah tidur dalam tempoh yang panjang, ketika mana di alam barzakh, maka kita akan dibangkitkan di Yaumul Mahsyar. Ketika itu kita berkumpul ramai-ramai. Ketika itu kita mengharapkan Allah memandang kita
Sama juga dengan hari Arafah ataupun kita ketika mana kita tawaf, kita mengharapkan apa yang kita lakukan itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maka itu yang dinyatakan. Begitulah juga maksudnya dalam hadis ini dinyatakan bahawa sesungguhnya apabila mayat telah dikuburkan, dia mendengar bunyi tapak kaki orang yang menyelenggarakannya ketika pulang dari tempat penguburan. Walaupun kita dalam kubur, kita tahu. Sebab tu bila mana orang pergi menziarahi kubur, dia ada adab tertentu. Kan, tak boleh hentak, tak boleh langkah kubur, tak boleh suka-suka hati nak duduk dekat kubur. Kerana kita kena menghormati orang yang telah meninggal dunia itu sebagaimana ketika mana dia hidup. Okey, jadi ketika itu kita sedar. Sebab tu antara lain kenapa bila mana seorang itu dikebumikan, dia tidak terus langsung rapat dengan tanah. Kita tak tanam manusia macam kita tanam kucing. Ada orang tanam kucing, dia buat lahat? Tak, dia letak je kucing tu kemudian dia tanam. Tapi manusia tidak. Manusia dia perlu ada satu ruang. Sama ada lahat yang digali tepi ataupun diletakkan sekali dengan keranda ataupun diletakkan satu tempat terus ke tanah, kemudian atasnya ditutup dengan papan baru letak tanah supaya ada ruang antara dia dengan bumi. Kan? Kalau di Madinah sistem perkuburan dia adalah lahat. Dia akan letak tepi. Katalah macam ni, dia letak tepi situ baru dia letak. Kalau di Mekah sistem dia adalah sistem dia macam bilik bawah tanah. Dia letak seorang-seorang lepas tu baru ditimbuskan dengan tanah. Maka ketika tu ada ruang. Ada yang katakan sebab tu bila mana kita kebumikan orang, kita akan buka muka dia. Kan, kita bagi ruang. Ketika itu dia akan sedar bahawa aku dah berada di alam yang lain. Dan kita sedar siapa yang ada dekat atas dan apa yang diperkatakan kita dengar. Maka kata Nabi, dan ini perihal jika orang yang meninggal dunia itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ketika hidupnya menggunakan masa dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tak leka dengan dunia, yang tak lalai dengan dunia. Maka Nabi kata, jika dia seorang mukmin, iaitu jenazah yang dikebumikan itu seorang mukmin, maka ketika mana dia meninggal dunia, ibadah solat yang dia lakukan akan dijelmakan bagai seorang makhluk dan dia akan berada di kepalanya. Kita nampak kita sembahyang macam ni, kan? Tetapi sebenarnya solat yang kita lakukan ini di dalam kubur Allah akan jelmakan sebagai makhluk. Bagaimana keadaan wallahu alam. Tapi Nabi nyatakan bahawa yang kita tonggang-tongkek dekat dunia ni, yang kita datang masjid ni, yang kita sujud ni, dia akan dijelmakan sebagai satu makhluk dan dia akan berada di kepala kita ketika mana kita berada di dalam kubur. Tuan-tuan, kubur ni satu tempat yang sangat menyeramkan. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa tempat yang paling gelap adalah di dalam kubur, tempat yang paling sempit adalah di dalam kubur. Keadaan yang terlalu, maksudnya kalaulah kita hidup sekarang ni tak ada api, kan tengok macam mana keadaan dia. Orang takut, kan? Sempit, panas. Dan ketika itu kita seorang diri, maka siapa yang akan menemani kita? Isteri kita? Tak. Anak-anak kita? Tidak. Harta kita? Tidak. Tetapi amalan yang kita lakukan ketika Allah beri peluang kita hidup. Cuba bayangkan kalau manusia yang hidup di muka bumi ini langsung tak pernah solat kepada Allah. Siapa yang akan teman dia? Seorang-seorang lah. Jadi sebelum kita meninggal dunia, kita nak ada orang yang teman kita dalam kubur, kawan yang berada dengan kita dalam kubur. Maka hadis ini mengingatkan kita supaya kita tidak meninggalkan solat. Sangat sedih kan kita ni bila mana kita tengok rumah-rumah Allah begitu sunyi daripada orang-orang yang menggunakannya untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya buka Facebook lepas habis daripada Ramadan, kan, ada satu syekh ni dia letak gambar orang sembahyang dan dikatakan ketika itu sembahyang subuh adalah 4 orang 5 orang. Kemudian dia letak satu pernyataan, dia kata zahabat tuyuf wa baqiya ahl. Dia kata telah pulang ataupun telah pergi tetamu-tetamu dan yang tinggal hanyalah ahli. Jadi kita nak jadi ahli. Sebab tu kita tengok kalau bulan Ramadan masjid kita penuh ke kosong? Penuh. Tetapi mana mereka selepas bulan Ramadan? Ke mana mereka selepas bulan Ramadan? Maka mereka telah pergi, kerana mereka adalah tetamu sahaja bagi rumah Allah SWT. Bila tetamu, habis Ramadan dia pergi. Tetapi yang tinggal, benar-benar tinggal di rumah Allah ini adalah
ahli kepada rumah tersebut, maka merekalah yang istiqamah akan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ahli kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena bersyukur bila mana Allah pilih kita dapat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena doa supaya Allah kekalkan, istiqamahkan kita sehingga akhir hayat kita. Biarlah bila mana kita mendirikan solat, kita solat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kata Nabi, jika dia seorang mukmin, maka ibadah solatnya akan berada di kepalanya. Solat akan berada dekat kepala. Kemudian kata Nabi, puasa berada di samping kanannya. Yang kita puasa pada bulan Ramadan, puasa Isnin Khamis, waktu puasa hari Arafah, kita puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka puasa ini akan dijelmakan oleh Allah SWT sebagai satu makhluk yang mana dia akan berada di sebelah kanan kita. Sebab tu amal ibadah yang kita lakukan ini bukanlah satu amal ibadah yang sia-sia. Bahkan setiap amal ibadah ini diberikan oleh Allah syafaat untuk dia memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Kemudian kata Nabi SAW, maka kalau dia mendirikan zakat ataupun menunaikan zakat, maka zakat berada di sebelah kirinya. Kanan kita puasa, dekat kepala solat. Maka di sebelah kiri pula adalah ibadah zakat. Kan? Dalam sebuah hadis, Nabi memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mahu menunaikan zakat. Maka kata Nabi, barang siapa yang mengembala binatang dekat dunia ni, kan? Dan ketika itu, ketika berada di dunia, dia tak nak keluarkan zakat bila mana binatang ternakannya cukup haul ataupun cukup kiraannya, cukup tempohnya. Maka di hari akhirat kelak, ketika mana dia menunggu waktu perhitungan, kan, bila mana kita dibangkitkan di hari akhirat, selepas mana kita mendengar tiupan sangkakala yang kedua, itu belum ditimbang lagi, dia ada satu tempoh, kan. Dalam tempoh tu, kalau orang yang tak keluar zakat, maka binatang zakatnya akan datang seperti seekor kambing yang gemuk. Kemudian kambing ni dia akan pijak-pijak tuan dia dan akan tanduk-tanduk tuan dia, sebab tuan dia ni tak nak bayar zakat. Jadi itu peringatan kepada orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tahan hujan bagi tempat-tempat yang orangnya tidak mahu mengeluarkan zakat. Kadang-kadang kita tengok kenapa tak hujan. Antara sebab tak turun hujan bila mana penduduk di tempat tersebut tidak mengeluarkan zakat, maka Allah tahan rahmat dia. Maka zakat ini akan berada di sebelah kiri bagi jenazah tersebut. Kemudian amalan yang ma'ruf dan perlakuan ihsannya kepada manusia berada di kedua-dua kakinya. Manakala lain-lain amalan sedekah, kemudian dia berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dia mempunyai akhlak yang baik dengan jirannya, kan, tolong binatang ke, maksudnya segala amal ibadah ataupun perkara-perkara ma'ruf, perkara-perkara kebaikan, ihsannya, maka ketika itu akan dijemakan sebagai satu makhluk dan dia akan berada di kedua kakinya. Dekat kaki ini pula akan datang satu makhluk atas ihsan, atas akhlak baiknya ketika mana dia hidup. Lantas akan datang dari arah kepalanya, maka akan datang dari kepala malaikat, kan, untuk datang, maksudnya dia bila dalam kubur ni dia akan datang malaikat yang nak memberikan satu, maksudnya datang nak azab dari arah kepala. Maka ketika itu, kalau datang daripada arah kepala, kata Nabi, lantas akan datang dari arah kepalanya. Kemudian amalan solatnya berkata, tidak ada tempat dari arahku untuk mengganggu orang ni. Kalau datang daripada arah kepala, maka ketika itu solat ni dia akan jadi sebagai satu perisai. Dia kata, tak boleh, kepala tak boleh ganggu. Orang ni dulu masa dekat dunia dia sentiasa mendirikan solat, maka aku akan menghalangnya daripada untuk diganggu. Aku akan menghalangnya untuk daripada diperlakukan dengan sesuatu perkara yang tidak baik. Kemudian dia akan datang juga dari sebelah kanan, sehinggalah amalan puasanya pula berkata, tidak ada tempat dari arahku untuk mengganggu orang ini. Dah tak boleh daripada kepala,
maka malaikat akan cuba datang daripada arah kanan. Ketika mana datang daripada belah kanan, maka ketika itu amalan puasanya pula akan menjadi sebagai perisai kepada diri dia. Tak boleh. Orang ni dulu masih hidup dekat dunia, dia puasa, dia mendirikan puasa kerana Allah, maka aku menjadi benteng daripada arah kanan, aku akan jadi dia sebagai perisai daripada arah kanan. Maka ketika itu dia kembali datang dari arah kiri, sehingga amalan zakatnya berkata, tidak ada tempat dari arahku untuk mengganggu orang ini. Kemudian dia datang dari arah kedua-dua kaki, sehingga segala perbuatan baik seperti sedekah, menyambung silaturahim, amalan-amalan kebaikan dan perlakuan baiknya kepada manusia, maka dia akan berkata, tidak ada tempat dari arahku untuk mengganggu orang ini. Dah cuba daripada arah kepala, solat kata tak boleh. Cuba arah kanan, puasa kata tak boleh. Cuba dari arah kiri, zakat kata tak boleh. Nak cuba daripada arah kaki, amalan kebaikan, akhlak yang baik, silaturahim, sedekah, maka ketika kata tak boleh, maka apa yang berlaku kepada orang ini? Maka kemudian didengarkan kepadanya suatu suara dan berkata, duduklah engkau dengan tenang. Jadi dah tak boleh nak ganggu, maka ketika itu datang suara kata, kalau macam tu tidur je lah, tenang je lah dalam kubur ni. Maka orang mukmin itu duduk, dan orang mukmin itu diibaratkan seperti matahari yang tenggelam. Maksudnya dia boleh rehat dan sampai ketika mana akan dibangkitkan semula untuk hari perhitungan, iaitu selepas mana ditiup sangkakala yang kedua. Ini yang dikatakan kita selalu mendoakan pada jenazah, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman di syurga, jadikanlah matinya sebagai waktu istirahatnya. Kan? Sebab apa? Sebab dah tak ada gangguan. Hidup dekat dunia dia dah bersusah payah. Bangun sembahyang, orang lain tidur, dia bangun sembahyang subuh. Orang lain senang-senang dekat rumah, dia datang masjid untuk solat maghrib, sembahyang isyak. Maka dekat dunia dia menggunakan masa dia untuk mentaati perintah Allah. Gunakan masa dia dekat dunia untuk menutup aurat. Kan? Mungkin orang kata dia ni tutup aurat macam ni tak up to date, mungkin tak ikut peredaran masa, tapi dia tahan kerana dia tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan segala kesusahannya di dunia, maka ketika mana dia berada di alam barzakh, iaitu alam kubur, maka Allah jadikan kuburnya sebagai tempat istirahat, sebagai satu tempat untuk dia berehat daripada kepenatan dunia, dan dia akan bersenang-senang dengan melihat nikmat-nikmat yang Allah SWT bakal berikan. Maka ketika itu dia tak dapat, tetapi dia akan dipertunjukkan bagaimana keadaan syurga, bagaimana keadaan nikmat-nikmat orang yang berada di dalam syurga. Maka para malaikat bertanya, apakah yang kamu katakan tentang lelaki yang diutuskan kepada kalian? Dia tak habis kat situ, maka datang pula soalan periksa yang dah bocor. Semua orang tahu kan, kita kat kubur ada periksa. Soalan dia dah pun bocor dulu, tetapi belum tentu walaupun bocor kita boleh jawab nanti di hari dalam kubur nanti. Sebab yang akan menjawab itu bukan kepada hafal jawapan. Nanti kalau ditanya man rabbuka, cakap Allah, Allah, Allah. Tak semudah itu. Bahkan bila mana di dalam kubur nanti dipersoalkan, kalau dia ketika mana dia hidup dia tidak beramal seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, maka ketika itu dia akan rasa susah, macam seolah-olah orang nak mengingat sesuatu. Pernah tak kita tahu jawapan itu, tapi dia tak masuk dalam akal kita, macam tak dapat idea. Kan? Apa jawapan dia tahu, tapi alamak. Kalau orang tanya, contoh soalan, siapa dia sekian? Alamak, ni tahu ni, ada mana? Dia akan jadi macam tu lah. Lepas tu akan keluar soalan akhirnya datang malaikat pukul. Sebenarnya walaupun dia tahu, tetapi ketika mana amalan yang tidak selari dengan apa yang Allah perintahkan, maka jawapan yang diingat itu akan lupa dan akan lenyap. Na'udzubillah. Maka ketika itu malaikat bertanya, apa yang telah kamu katakan tentang lelaki yang diutus kepada kalian? Siapa lelaki ini? Yang dimaksudkannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditanya, apa yang engkau saksikan atasnya? Maka dengan sebab itu, ketika mana hidup di dunia ini, kita kena menjadikan Nabi SAW sebagai contoh kehidupan kita, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling kita rindui. Kita kena jadikan kehidupan Nabi SAW sebagai
contoh kehidupan untuk kita hidup, maka ketika itu barulah kita boleh menjawab seperti mana kata Nabi SAW, maka orang mukmin itu akan menjawab, berilah aku kesempatan untuk mengerjakan solat terlebih dahulu. Dikatakan kepadanya, engkau boleh mengerjakan, tetapi jawablah terlebih dahulu pertanyaan yang kami ajukan kepadamu. Apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang berada di tengah-tengahmu? Apakah pendapatmu dan apakah yang engkau saksikan ke atasnya? Maka bagi orang lelaki yang beriman ini, dia akan menjawab, lelaki itu ialah Muhammad dan aku bersaksi bahawa dia adalah Rasulullah dan dia didatangkan kepada kami dengan membawa kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu jawapan dia, tetapi tidak semudah itu di dalam kubur nanti untuk kita memberikan jawapan. Sekiranya kehidupan yang Allah berikan kepada kita ketika di dunia ini, kita tidak selari dengan kehidupan Nabi SAW. Bahkan bila mana hidup dekat dunia ini, kita tak tahu pun tentang kehidupan Nabi, tak tahu pun tentang sunnah Nabi, dan tidak menjadikan Nabi sebagai contoh tauladan dalam kehidupan, maka ketika itu jawapan yang senang ni pun kita tak akan mampu untuk berikan kepada malaikat yang bertanya. Maka dengan sebab itu, ketika mana hidup ini, kita kena sayang kepada Nabi sungguh-sungguh, lebih daripada kita menyayangi ahli keluarga kita, mak ayah kita, dan lebih daripada kita menyayangi diri kita sendiri. Seperti mana yang dikatakan oleh Nabi kepada Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar pernah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku sayangi, tapi aku sayang diri aku lagi. Maka ketika itu Nabi kata, belum lagi wahai Umar. Dan Sayyidina Umar membetulkan perkataannya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sayang kepada engkau dan lebih daripada aku menyayangi diriku sendiri. Maka ketika itu Nabi kata, al-an ya Umar, sekarang ni baru betul. Maka kita kena menyayangi Nabi lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Maka apakah mauqif kita bila mana kita melihat sunnah Nabi dipertikaikan, sunnah Nabi dipermainkan? Nanti dalam cerita ni nanti ada lagi satu kisah bagaimana seorang itu dia mempermainkan sunnah Nabi, akhirnya dia mendapat balasan. Dalam kisah yang ke-13, balasan mempermainkan sunnah. Dengan sebab tu sunnah-sunnah Rasulullah SAW ni tak boleh dipermainkan. Kita tengok orang bersugi, kita kata apalah sugi ni, kan, dah tak relevan dah sekarang ni nak bersugi. Sedangkan Nabi SAW menyatakan, kalaulah laula asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalau aku ni tak nak susahkan umat aku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka nak mendirikan solat. Sampai macam tu. Dan Nabi SAW sebelum Nabi menghembuskan nafas yang terakhir, perbuatan yang dilakukannya adalah bersiwak. Sebab tu Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa tidak ada perkara yang paling mengembirakan aku, melainkan ketika mana pengakhiran hidup suami aku, kami berkongsi air liur. Sebab ketika tu datang adik Aisyah yang bernama Abdul Rahman, dia bawa satu batang kayu sugi. Dan kayu sugi ni, dia kat ujung dia tu kena gigit-gigit dulu, kalau tak dia keras. Maka ketika itu Nabi minta. Kemudian Nabi kata, Aisyah kata, ya Rasulullah, nak tak aku gigitkan ujung tu dulu bagi lembut? Maka Nabi bagi dekat Aisyah. Aisyah gigit lembut, jadi lepas tu Nabi siwak mulut Nabi. Dan selepas tu barulah Nabi SAW meninggal dunia di atas dada Aisyah. Nampak tak? Siwak tu sampai Nabi dah nak meninggal pun Nabi masih lagi bersiwak. Orang kita pula datang tengok bila orang bersiwak, kita rasa geli, jijik dan sebagainya. Kau tak nak buat, tak apa. Jangan sampai kita mempermainkan sunnah Rasulullah SAW. Masa saya belajar dulu, Syekh akan bagi siwak. Pelajar yang tak ada siwak dalam poket, dia kira pelajar yang maksudnya dia macam ada masalah lah. Jadi siwak tu memang ada je dalam poket. Sebab tu kalau kita pergi tengok kat negara Arab, budak-budak bujang dia, budak-budak dia suka bawa tasbih satu, siwak satu. Siwak ni mesti ada, kan? Maka sunnah Nabi ini perlu kita tegakkan, dan kita kena sayang Nabi lebih daripada kita menyayangi diri kita. Kalau ada orang-orang yang mempersedakan Nabi, yang mengejek-ngejek Nabi, maka sepatutnya kita kena menjadikan diri kita sebagai orang yang mempertahankan Nabi SAW. Bila ada orang kata Nabi ini kuat set, sebab tu kahwin sampai 9 orang, kita kena pertahankan. Nabi kita tidak begitu. Kalau dia betul kuat set, dia akan kahwin dengan semua perempuan-perempuan tu,
anak-anak dara. Tapi dalam sejarah kehidupan Nabi, 11 isteri Nabi, hanya Aisyah sahaja yang maksudnya Nabi kahwin dengan anak dara. Yang lain semua adalah yang dah pernah berkahwin kan. Nabi kahwin dengan Hafsah yang pernah berkahwin, Maimunah yang pernah berkahwin. Maka kita perlu mempertahankan Nabi SAW. Kalau kita tak pertahankan Nabi, maka bagaimana untuk kita menyatakan bahawa lelaki yang ditanya oleh malaikat itu adalah Nabi SAW? Kemudian malaikat yang bertanya berkata, ya, kamu benar, kamu telah hidup berdasarkan keyakinan ini, meninggal dunia juga dengan keyakinan ini, dan akan dibangkitkan juga berdasarkan keyakinan ini, insya-Allah. Lantas dibukakan untuknya salah satu daripada beberapa pintu syurga. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu dan dengan segala isi yang telah dipersiapkan oleh Allah untukmu. Maksudnya, kita ni belum tinggal lagi, tapi syurga Allah dah buat dah. Allah dah sedia dah sebagai persediaan untuk menyambut kehadiran kita. Kan? Kita kalau ada tetamu yang nak datang dekat tempat kita, sebelum dia datang kita dah buat masing-masing. Sultan nak datang buka puasa kan, tengok jalan diturap, bersihkan pokok-pokok yang nampak. Kenapa? Sebab ni tetamu istimewa ni nak datang. Takkan nak biar macam tu je kan? Ada orang datang besar nak datang surau ni, saya rasa macam-macam persediaan. Buat mesyuarat tak sudah-sudah kan? Makanan nanti bincangkan, ni makan apa yang kita nak bagi ni. Oh, yang datang ni istimewa. Begitu Allah mempersiapkan syurga dengan segala nikmatnya kepada kita, walaupun ketika itu kita belum lagi sampai ke sana. Maka ketika di dalam kubur ini Allah buka satu pintu, dan ketika itu kita akan dapat lihat segala kenikmatan yang ada di dalam syurga. Umpamanya, kalau orang yang nak pergi ke hotel 5 bintang lah, hotel tu tak buka lagi, dia cuma buka satu pintu, kita dah nampak dah dalam tu. Sejuk hotel ni, cantik. Nak masuk tak boleh lagi, cuma tengok je macam mana keadaan ketika tu kan, dengan bau wangi lagi contoh. Tengok pula dihidangkan makanan-makanan buffet, hati tu tak sabar nak nunggu buka, tapi tak boleh. Begitulah keadaannya bagi orang-orang yang beriman ketika berada di dalam kubur. Allah akan buka baginya pintu syurga, dan ketika itu dia akan dapat melihat kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka dia berasa bahagia dan gembira. Selanjutnya dibukakan untuknya salah satu daripada pintu neraka. Tadi Allah bukakan pintu syurga, ni Allah bukakan pintu neraka. Maka dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu dengan segala isinya yang telah dipersiapkan oleh Allah jika kamu berbuat maksiat kepadanya. Dia orang beriman, tapi Allah tunjukkan juga, tak masuk, cuma tengok. Ini tempatnya kalau kamu buat maksiat dekat dunia dulu. Apa kata orang yang beriman? Maka ketika itu dia berasa semakin gembira dan bahagia, kerana dia tidak termasuk daripada golongan tersebut. Bayangkan tuan-tuan, kalau ada satu musibah yang berlaku dan kita selamat daripada musibah tersebut kan, sujud syukur, kadang-kadang buat kenduri. Kerana apa? Musibah yang melanda itu tak kena kepada kita, tapi Allah takdirkan kita selamat. Begitulah keadaannya di dalam kubur, bila mana kita terselamat daripada dimasukkan ke dalam neraka. Gembiranya lebih gembira daripada dapat masuk syurga itu, sebab terselamat dengan segala azab yang ada padanya. Kemudian kubur itu dilapangkan sepanjang 70 hasta. Kubur yang sempit tadi, maka Allah lapangkan, Allah luaskan. Nak dapat tempat yang luas di dalam kubur, maka dekat dunia ni kena beramal ibadah terlebih dahulu. Solat kita jaga, waktu puasa kena puasa, waktu zakat kena bayar zakat, kena beradab dengan akhlak yang baik, menyambung silaturahim, menjaga perkataan. Maka ini akan menjamin kebahagiaan kita ketika mana kita hidup di alam barzakh kelak. Maka kata Nabi SAW, diberikan lampu penerang dan jasadnya dikembalikan seperti semula, dan rohnya diletakkan dalam burung yang bertenggek di atas pohon dalam syurga. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah dengan firman-Nya di dalam surah Ibrahim ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Maksudnya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan qaul tsabit, yakni dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di hari akhirat.
Jadi kita akan sambung baki dia selepas azan Isya insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung berkaitan dengan hadis kehidupan ataupun keadaan mayat setelah dikuburkan. Tadi kita dah dengar bagaimana keadaan orang-orang yang beriman bila mana saat orang terakhir meninggalkan tanah kuburan. Maka kata Nabi SAW, sambungan daripada hadis yang kita baca tadi, namun apabila orang tersebut adalah seorang yang kafir, maka di kuburnya ia akan didatangi dari arah kepalanya, dan dia tidak menemukan sesuatu kebaikan apapun yang boleh melindunginya. Kemudian didatangi daripada sebelah kanannya, dan dia tidak menemukan kebaikan apapun yang dapat melindunginya. Lalu didatangi daripada bahagian kedua-dua kakinya, ia juga tidak menemui kebaikan apapun. Ini kalau dekat dunia tak pernah solat, kalau dekat dunia waktu puasa dia tak puasa, geng beg hitam apa dia panggil siapa apa? Geng-geng yang puasa tak puasa ni. Pasti hitam, kan? Ataupun waktu zakat tak nak keluar zakat, kemudian berakhlak dengan akhlak yang buruk, kan? Tidak menyambung silaturahim,
Maka ketika itu bila mana berada di dalam kubur, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang ataupun menjadi defend dia bila mana datang malaikat daripada arah kepala, daripada arah kanan, daripada arah kiri dan juga daripada arah kakinya. Maka ketika itu lantas dikatakan kepadanya, duduklah. Kemudian dia duduk dengan perasaan takut dan gelisah. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang dulu kamu katakan tentang lelaki yang berada di tengah-tengah kalian? Maka dia tidak dapat memberikan sebarang jawapan tentang nama lelaki itu. Walaupun sekarang ni dia dah hafal, kan, dia dah ingat betul-betul, tapi bila mana di dalam kubur kelak yang memberikan jawapan tersebut bukanlah apa yang diingat, tetapi dengan apa yang dia lakukan ketika mana dia hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia tidak mampu memberikan jawapan. Apa yang hanya dia mampu katakan adalah, aku tidak tahu. Memang aku dulu mendengar orang-orang telah mengatakan sesuatu, sehingga aku juga mengatakan apa yang telah mereka katakan. Jadi dia sekadar boleh kata, aku pernah dengar dulu, tapi tak datang benda tu, tak ingat benda tu, tak ingat, tak tahu siapa. Sebab masa dia hidup, dia tak cuba nak baca sirah Nabi, dia tak cuba nak belajar apa yang Nabi SAW perintahkan. Kemudian dia melakukan perkara-perkara yang Nabi larang dan Nabi tegak. Bahkan baginya Nabi adalah satu penyusah kepada kehidupan. Semua tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, kan? Maka ketika itu dikatakan kepadanya, berdasarkan keraguan inilah kamu telah menjalani kehidupan, dan berdasar keraguan inilah juga kamu mati, serta berdasarkan keraguan inilah kamu akan dibangkitkan dari kubur, insya-Allah. Kemudian dibukakan untuknya salah satu daripada pintu neraka, dan dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu dan segala isinya yang telah dipersiapkan oleh Allah untukmu. Dan dia berasa lebih rugi dan menyesal. Kemudian dibukakan pintu neraka bagi dia. Masih ni belum dapat masuk neraka lagi, sebab neraka nanti lepas hisap cuma Allah tunjukkan. Tetapi orang-orang yang ingkar ini, azab neraka, azab kubur itu akan ada padanya. Azab kubur lain, neraka ni lain. Sebab tu Sayyidina Osman radhiyallahu anhu bila mana tengok kubur dia akan menangis. Kerana kata Sayyidina Osman, inilah kehidupan pertama untuk melangkah ke alam akhirat. Kalau dekat sini berjaya, insya-Allah dekat akhirat akan berjaya. Tetapi kalau dekat sini dah ada ujian-ujian, dah ada liku-liku, dah ada azab yang tertentu, maka kehidupan selepas itu pasti lebih teruk, pasti lebih berliku. Sebab tu kita bila mana ziarah kubur, Nabi SAW pada asalnya melarang umat Islam untuk menziarahi kubur. Tetapi pada pengakhiran kehidupan Nabi, beberapa kali sahabat melihat Nabi menziarahi tanah perkuburan Baqi', Nabi menziarahi tanah perkuburan para syuhada Uhud. Kemudian para sahabat bertanya, bukankah dulu engkau telah melarang kami daripada menziarahi kubur? Maka Nabi kata pada ketika itu, fazuruha, sekarang ni ziarah, kerana menziarahi kubur akan mengingatkan kamu pada kehidupan akhirat. Tengok kubur, kita akan ingat kehidupan akhirat. Kita akan dibangkitkan, kita akan mati, macam mana yang berlaku kepada orang yang kita tengok. Tapi akhir zaman ni manusia menjadikan kubur sebagai satu tempat yang seronok-seronok. Pergi selfie-selfie, tangkap gambar, dalam nak menguruskan jenazah pun boleh lagi bersukaria, kan? Macam tak ada apa-apa, kan? Sebab tu Nabi kata, kalaulah manusia ni dapat tengok apa yang berlaku kepada jenazah yang dibawa, memang tak ada orang nak hantar jenazah ke kubur. Semua orang takut. Tapi Allah tutup suara tu. Kita tak dengar pun, ni jenazah yang kita bawa ni, dia menjerit nak cepat masuk kubur ke nak menjerit lari? Tak. Kalau boleh dengar, tak ada siapa nak hantar orang ke kubur. Yang dengar ketika itu selain daripada makhluk Allah yang bernama manusia. Mungkin ada binatang-binatang yang mendengar jerikan ataupun apa-apa je lah, suara-suara yang datang daripada kubur ni kita tak dengar, tapi hakikatnya benda tu ada dan berlaku, kan? Sebab tu suatu hari Nabi SAW dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi lalu pada satu kubur. Kemudian Nabi tanya kepada para sahabat, tahu tak kalian apa yang berlaku kepada orang dalam kubur ni? Sahabat semua kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi kata ketika itu, sesungguhnya orang dalam kubur ini pada waktu ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semua para sahabat terperanjat. Kenapa ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan dia sedang diazab? Maka Nabi kata, antaranya kerana ketika mana dia di dunia, dia ada dua riwayat. Satu riwayat kata ketika mana dia buang air, dia kencing, kemudian dia tak basuh kencing dia. Pancut je, lepas pancut tarik zip jalan. Kan, kadang-kadang kita tengok orang bawa lori lah, kebiasaan dekat highway kan. Sebab tu kalau jalan dekat highway tu pergi RNR kuasa lori tu bawa hancing je. Pancut dekat tayar tu tutup, naik. Na'udzubillah. Itu antara penyebab akan diazab di dalam kubur. Orang yang buang air kemudian tak basuh, tak beristinja dengan bersih. Satu riwayat. Riwayat yang kedua, orang yang tak malu kencing depan orang. Nampak orang lain pun dipancut suka hati dia. Ini tak berlaku lah dekat Malaysia. Tapi kalau tuan-tuan pergi Mesir, benda ni banyak. Tepi-tepi jalan dia nak kencing, dia buka je seluar dia, dia kencing. Kami dulu masa mula-mula datang pelik, sebab benda tu tak ada dekat Malaysia. Terpandang lah. Bila pandang, kita yang dimarah. Isyada syuk, aib, dia kata. Jangan pandang ni, aib. Kita pula yang tengok tu aib. Orang yang kencing tu tak aib. Kan? Berdosa, bukan berdosa, bahkan dia akan menjadi penyebab diseksa di dalam neraka. Nabi tahu. Tapi dengan wahyu daripada Allah SWT untuk memberi peringatan kepada umat supaya jangan memperlakukan perkara tersebut. Okey, kemudian kata Nabi, kemudian dibukakan baginya dan dia berasa rugi dan lebih menyesal. Kemudian dibukakan untuknya salah satu daripada beberapa pintu syurga, sambil dikatakan, inilah tempat tinggalmu di syurga jika kamu taat kepada Allah. Lagilah masa itu dia bertambah menyesal, ya Allah, kenapa masa hidup dekat dunia dulu aku tak buat elok-elok. Ini tempat yang paling mulia, ini tempat yang bagus. Maka ketika itu nak minta dengan Allah balik-balikkan dunia, tak ada dah. Sebab tu peluang hidup ni sekali je tuan-tuan. Allah bagi kita nyawa ni satu je. Dia tak ada dah. Kalau main game pula satu-satunya nyawa. Dia tak ada top up nyawa yang lain dah. Habis yang tu, menang ataupun kalah je. Kan? Dia tak ada dah boleh dapat tenaga tambah top up nyawa lagi 2, 3, tak ada. Maka dengan sebab itu, satu nyawa ni kena guna dengan sebaik mungkin supaya Allah mengurniakan kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Makin dia menjadi semakin rugi dan menyesal kerana tidak termasuk sebagai ahli yang taat. Kemudian disempitkan kuburnya hingga tulang-tulang rusuknya saling bertindih dan menjadi remuk. Itulah kehidupan sempit sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Taha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesiapa berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Walaupun dekat dunia ni dicelik, tetapi kalau dia tidak beramal ibadah dengan Allah dengan sebaik yang mungkin, maka di hari akhirat kelak dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Saya teringat doa, kan pernah satu hari kuis dia buat tentang orang-orang autism ni. Maka salah seorang daripadanya autism yang tak teruk sangat kot, dia dipanggil untuk baca doa. Antara doa dia kata, ya Allah, sekiranya kau menjadikan kami OKU di dunia, janganlah jadikan kami OKU di hari akhirat kelak. Cukuplah dekat dunia tapi tidak di hari akhirat, kan? Jadi Dr. Farid Rabi masa ketika ucapan dia mengatakan bahawa itu tidak mustahil berlaku sebab ada orang yang celik elok di dunia tetapi di hari akhirat dia jadi OKU. Inilah yang Allah katakan, masa dulu kau kat dunia kau celik tetapi dekat akhirat kau akan jadi buta dengan sebab buta pada peringatan-peringatan yang pernah datang ketika mana dia hidup. Maka inilah hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan dia memberi pengajaran kepada kita dan diletakkan di sini hikmah dan beberapa pengajaran. Antaranya adalah pintu syurga akan dibuka untuk orang-orang mukmin dan soleh. Pintu syurga akan dibuka, dan kita tahu juga pada bulan Ramadan segala pintu syurga akan dibuka dan segala pintu neraka akan ditutup. Dan yang kedua, pintu neraka akan dibuka kepada orang kafir dan ahli maksiat. Ahli maksiat dan orang kafir, maka pintu neraka juga akan terbuka untuk mereka sebagai satu kehinaan kepada mereka. Nikmat akan dikurniakan kepada orang yang beriman dan azab akan diberikan kepada ahli maksiat. Amalan yang dilakukan oleh manusia di dunia akan menentukan tempat yang sesuai untuk mereka di hari akhirat kelak, sama ada syurga atau neraka.
seseorang mukmin ibadah-ibadah yang dikerjakan sepanjang hidupnya dengan ikhlas kerana Allah, maka ibadah itu akan melindunginya dan akan menjadi syafaat bagi dirinya. Jadi mudah-mudahan dengan hadis yang kita baca ini akan memberi pengajaran, akan memberi kita peringatan. Dengan tempoh usia yang Allah kurniakan kepada kita, maka kita gunakan untuk beramal ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan segala amalan yang kita lakukan ini sebagai syafaat untuk kita di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang lemah itu adalah kelemahan daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf kepada Allah atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan kita semua. Jadi insya-Allah kita akan pergi kepada kisah yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan yang ni ada kisah yang panjang dan pendek lah. Yang ni kisah yang kita baca yang ke-8, yang ke-9 adalah berkaitan dengan para sahabat memakan bangkai binatang. Itu pada bulan yang akan datang lah insya-Allah. Jadi sekadar itu, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.